Jom kita bincang-bincang drama kejutuhan PBS pada tahun 1994. Engkau siapa? Itu dia. Sekadar diingat untuk generasi Sabahan. Sebenarnya bukan Dompok atau Tan Sri Benda Dompok yang berniat untuk tumbuhkan PBS. Dia sebagai senior politik dan dia pernah bercakap tentang apa semua dia. So, dia adalah pada ketika itu pada tahun 1994 dia adalah bendahari PBS. So oleh kerana dia nampak bahawa siapa yang sebenarnya mempunyai hasrat untuk mencelarukan khusana pada ketika itu PBS, maka dia pun berusaha mencari jalan untuk tidak dijadikan sebagai kuda tunggangan oleh seseorang pemimpin yang daripada senior politician juga daripada PBS sendiri, iaitu Dr. Jeffrey Ketingan. So begitulah juga dengan Tan Sri Joseph Korup, di mana pada ketika itu memanglah dia sudah terdengar bahawa desas-desus beberapa isu dan beberapa beberapa bayangan yang menggusarkan politician PBS pada ketika itu. Dia bukan dia yang tumbangkan ini PBS sebenarnya. Dia cuma mereka ni semua sebenarnya mengambil satu peluang saja. Begitulah juga, tapi kalau Yong Teck Lee ni kita tidak kisahlah sebab dia lebih awal menyertai menubuhkan ECPP dan menyertai Barisan Nasional. So dia awal dan dia memang berjuang untuk menumbangkan PBS bersama-sama dengan Barisan Nasional ketika itu. Jadi secara kebetulan PBS hanya mendapat 24 begitu kursi, sementara yang selebihnya dimenangi oleh Barisan Nasional UMNO. So di dalam keadaan atau situasi yang demikian, Yong Teck Lee mempunyai satu peluang yang besar sebenarnya di dalam suasana politik yang terjadi akibat perpecahan daripada yang dipecah perintahkan oleh Kuala Lumpur, iaitu melalui seorang pemimpin yang dimasukkan dalam ISI. Dia train dia punya mental supaya membuat satu onar di dalam PBS pada masa itu. So lagi mungkin sebenarnya bukan dia. Ini pun banyak orang tersilap mengatakan bahawa memanglah Lajim Lukin itu dilihat lebih menonjol dalam suasana untuk mencari peluang. Lajim mungkin itu yang sebenarnya memang dia dari segi politik memang dia senior dan boleh banyak pengalaman, tetapi dari segi pendidikan dia tidak ada sekolah sebenarnya. Jadi oleh kerana politik adalah satu medium untuk dia naik ke atas, maka dia gunakan suasana itu melalui satu platform untuk mendapatkan jawatan yang diidamkannya dalam PBS pada ketika itu, iaitu nak jadi timbalan Ketua Menteri. Jadi dalam suasana yang demikian, walaupun dia amat berat untuk meninggalkan PBS, tetapi oleh kerana pergulakan itu dimulai oleh Dr. Jeffrey Ketingan yang membuat pelbagai program, rancangan dan macam-macam provokasi yang mengakibatkan ketidaktentuan para pemimpin kuat PBS pada ketika itu. Itulah punca dia. Dr. Jeffrey lah yang mempunyai satu kaedah provokasi sehingga orang-orang pemimpin-pemimpin senior PBS menjadi bercelaru. Dan akibatnya mereka masing-masing mengambil satu peluang. Siapa dulu dia dapat peluang. Begitulah kejadian sebenarnya apabila PBS itu tumbang dan jatuh. Bukan ada orang yang menumbangkan. Tidak ada orang menumbangkan, melainkan cara dan kaedah Dr. Jeffrey itu sendiri membuatkan ramai orang jadi penik, keliru. Dan akibatnya mereka memberanikan diri untuk terjun ke depan untuk tidak ketinggalan bas, katakan. Takut ketinggalan bas, masing-masing membuat satu kaedah. Satu orang, Tan Sri Korup, dia tubuhkan satu parti. Dinamakan Parti PBRIS. Kemudian Parti Bersatu Rakyat Sabah. Kemudian Tan Sri Benda Dompok. Dia dulu mula-mula ditubuhkan
PDS, Parti Demokratik Sabah. Lajim tidak, dia pandai. Oleh kerana Dr. Jipri yang approach dia supaya ikut sama dia, dan dia dikatakan bahwa Dr. Jipri akan menjadi kepala atau ketua untuk membawa wakil-wakil rakyat PBS ini melompat ke Barisan Nasional. Dia yang lead, maka masing-masing yang pemimpin PBS itu mengambil satu kaedah masing-masing. Karena kalau ikut Dr. Jipri Kitingan, belum tahu lagi dia orang ada dapat menteri atau bagaimana, atau portfolio apa yang dia boleh dibagi. Jadi Lajim sebenarnya memang bijak. Dia ambil satu peluang untuk terjun. Dia tidak ikut Dr. Jipri, dia tidak ikut sama PDS, dia tidak ikut Tan Sri Kurup. Dia lompat, dia direct terus pergi UMNO. Jadi peluang dia sangat besar, dan memang selepas sudah memerintah, Datuk Seri Yusuf Harian menyerahkan secara lebih baik berhemah kepada seorang ketua menteri yang dilantik pada ketika itu, Tun Sekaran Dandai, maka Lajim telah mendapat satu jawatan timbalan ketua menteri. Itulah kebijaksanaan, terbelit pula lidah saya. Datuk Lajim mungkin ini untuk mencari peluang yang sedapat mungkin. Betul, semua ada dapat. Ada timbalan ketua menteri, ada jadi ketua menteri. Kerana